Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah, Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung kelas kita. Okay, untuk tajuk yang seterusnya daripada bidang akidah, iaitu tajuk Al-Khaliq, salah satu daripada nama Allah yang kita akan belajar. Okay, jadi mudah-mudahan pelajar bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lillahi tis'atun wa tis'un asman mi'atun illa wahida yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Orang yang mengingati nama-nama Allah pasti akan masuk syurga. Ini antara hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang mengingati nama Allah yang 99 tu. Okey, yang Wallah Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salam, yang itulah yang sampai ke 99. Okey, kemudian selain asma Allah Al-Husna, umat Islam perlu mempelajari sifat 20. Selain daripada 99 nama Allah tu, kita juga kena belajar sifat Allah yang 20. Ada yang belajar kot, ada yang tak belajar. Kalau sini kita boleh tengok antara sifat 20 tu, wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun hayyun, sam'un, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ni sifat 20. Tapi hari ni kita bukan nak belajar sifat 20, tapi yang ni antara benda yang kita kena tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok ayat Quran yang nak ceritakan tajuk kita hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pencipta makhluk, yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Baginya nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Itu terjemahan dia. Ada dua nama Allah yang kita akan belajar kat situ, Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Dan untuk kali ini kita akan tengok Al-Khaliq. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta makhluk daripada tiada. Tu maksud Al-Khaliq. Kepada ada. Sambungan dia. Allah Maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada mengikut kehendaknya, seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Okey, itu adalah maksud Al-Khaliq. Okey, poin di situ adalah Maha mencipta makhluk. Allah yang menjadikan makhluk daripada tak ada kepada ada. Okey, kita tengok lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Dia memberikan rezeki padamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maka mengapa kamu rela dipalingkan, yakni daripada menyembahnya? Okay, kita tengok yang warna hijau, ada perkataan Khaliq. Itu adalah nama Allah yang menunjukkan Allah tu Maha Pencipta, Maha Mencipta. Okay, huraian dia. Bukti Allah sebagai Khaliq dapat dilihat daripada ciptaan Allah. Contohnya manusia. Kita kena tengok manusia tu sendiri.
Okay, takkan manusia tu jadi dengan sendirinya. Maka ada penciptanya. Tengok hebat ciptaan Allah Ta'ala. Kalau hebatnya apa yang dicipta, maka penciptanya lebih hebat. Proses penciptaan manusia disebut dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah, dan proses ini diakui benar oleh ilmu sains moden. Zaman Rasulullah dulu dah disebut dalam Quran, tapi dia orang tak kaji secara mendalam. Tapi hari ni prosesnya dikaji secara halus oleh ilmu sains moden. Akhir sekali jumpa benda yang sama seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran. Subhanallah. Kehebatan Allah sebagai Al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia yang mampu mencipta sesuatu yang dapat menandingi ciptaan Allah walaupun menggunakan teknologi moden. Hebat Allah ni sebagai Al-Khaliq. Sehingga hari ni kalau kita kata zaman moden terlalu moden lah kalau kita kata, maka tiada lagi manusia yang mampu untuk cipta sesuatu yang sama seperti mana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah cabaran Allah supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat. Pasti lalat juga tidak akan mampu dicipta oleh mereka. Bergabung semua manusia, berpakat beramai-ramai, cari cerdik pandai yang paling hebat, segala jenis profesor kita cari untuk mencipta apa? Seekor lalat. Maka tak akan mampu kita buat seekor lalat sama macam yang Allah buat. Nak bagi nyawa kat dia, nak bagi kaki, tangan, nak bagi sistem pada dia. Manusia tak akan mampu. Subhanallah. Kemudian kita belajar juga Al-Musawwir. Al-Musawwir. Apa maksudnya? Allah Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Apa dalil dia? Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Dialah yang membentuk rupa kamu dan dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ni menunjukkan Allah tu mencipta dengan pelbagai rupa, memberi bentuk kepada ciptaannya. Tengok huraian dia. Bukti Allah Al-Musawwir dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa manusia. Kita tengok Allah ciptakan manusia yang ni muka macam gini, macam gini, macam gini. Itu menunjukkan sifat Allah Al-Musawwir. Rupa luaran seperti wajah, warna kulit, jantina dan bangsa menjadikan setiap individu tu berbeza. Mata, cap jari, jenis darah dan DNA pula membentuk identiti dalaman individu yang unik dan tidak dapat ditiru. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rupa yang berbeza-beza. Cap jari yang berbeza-beza, jenis darah ada beberapa kumpulan. Itu adalah antara hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah untuk mencipta teknologi yang berupaya mengenali identiti dalaman manusia. Daripada benda-benda yang berbeza yang Allah ciptakan ni, maka boleh dibezakan manusia antara satu sama lain. Dan yang terakhir untuk hari ini ialah peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah. Peranan kita sebagai manusia. Yang pertama, manusia diberi tanggungjawab besar untuk apa? Untuk mentadbir alam ciptaan Allah mengikut panduan yang diberikan dalam Quran dan hadis. Itu yang pertama, Allah dah bagi guidance. Jalan kepada kita, kemudian diberi tanggungjawab untuk tadbir alam mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, oleh sebab itu manusia berperanan untuk menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan Allah. Walaupun ada yang lebih kuat seperti gajah, ada yang lebih pantas seperti harimau bintang, dan ada yang lebih halus ciptaannya seperti kuman. Allah mengurniakan kepada manusia akal dan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dia datangkan. Kalau nak cerita sini, dia cuba bandingkan dari segi kekuatan manusia dengan gajah kuat lagi. Kemudian nak cerita laju, harimau bintang lagi laju daripada manusia. Kalau nak cerita halus tak halus, kuman lagi halus daripada manusia. Tapi pada manusia Allah letakkan akal. Tu yang membezakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Kemudian dengan akal dan ilmu, manusia mampu menjadi penyelidik dan berperanan untuk mereka cipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam hidup mereka.
Okay, gabungan antara ilmu dan akal ni menjadikan manusia ni mampu untuk buat satu benda, mereka satu benda yang boleh bagi manfaat pada mereka sendiri. Kita boleh tengok banyak benda lah hari ni, inovasi. Okay, kreatif, benda yang diciptakan oleh manusia bagi memudahkan urusan manusia tu sendiri. Okay, kemudian manusia dapat mereka sesuatu yang lebih kuat daripada gajah seperti kereta kebal. Lebih laju daripada harimau bintang seperti kapal terbang ni. Dia nak cerita, walaupun manusia tu tak sekuat gajah, tak selaju binatang tadi, dia mampu membina sesuatu benda juga yang lebih hebat daripada binatang-binatang tadi.